Hai, apa khabar? Kita jumpa lagi bersama Cikgu Masliza, Pendidikan Moral tahun 4. Kita masih lagi di unit keadilan, unit 8 keadilan, tema saya dan jiran. Standard kandungan, tindakan yang adil terhadap jiran. Okey, standard pembelajaran kita ada 5 yang perlu kita kuasai dalam topik yang ke-8 ini, iaitu keadilan. Okay, yang pertama, memberi contoh tindakan yang adil terhadap jiran, menjelaskan kebaikan bersikap adil. Kemudian kita akan huraikan kesan, kemudian kita akan ekspresikan perasaan yang berkaitan dengan tindakan adil. Kemudian kita pastilah mengamalkan tindakan yang adil terhadap jiran. Okey, di sini awak boleh rujuk buku teks. Okey, murid-murid boleh buka buku teks Pendidikan Moral di muka surat 66, iaitu sikap adil dalam kehidupan. Sikap adil, kehidupan kita akan menjadi aman. Okey, awak boleh rujuk buku teks muka surat 66. Perbualan di antara Thomas, Fauzi dan Mugilan. Okey, di sini kita tengok kat sini. Yang ini ialah Fauzi. Fauzi berkata, kita perlu mengedarkan risalah ini. Thomas edarkan di lorong 1, Mugilan di lorong 2 dan saya di lorong yang ketiga. Kita tidak perlu mengedarkan risalah di lorong yang keempat kerana tiada kanak-kanak yang dijangkiti HFMD, iaitu sejenis penyakit ya. Okey, apa kata Mugilan? Tidak boleh, Fauzi. Kita perlu adil semasa mengedarkan kerana setiap penghuni mesti mengetahui penyakit ini. Okay, kemudian Fauzi kata, ya betul lah, kita patut bersikap adil. Okey, Mugilan cakap lagi, kita juga patut memberikan layanan yang sama tanpa mengira kaum semasa mengedarkan risalah. Biar saya mengedarkannya di lorong 4 ini kerana saya tinggal di situ. Okey, ni Thomas kata, betul. Kita tidak boleh bersikap berat sebelah agar hubungan antara jiran erat dan mesra. Okey, kat sini perbincangan di antara Thomas, Fauzi dan Mugilan. Mereka nak edarkan risalah tentang penyakit kaki, tangan, penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu HFMD. Okey, mereka pernah edarkan risalah. Perbuatan mereka ni sangat bagus. Okey, mereka nak bagi tahu kepada penduduk kejiranan mereka tentang penyakit ini. Risalah tu apa? Risalah adalah surat edaran yang dikeluarkan bagi menerangkan sesuatu perkara dengan jelas. Okey, risalah tu menerangkan tentang penyakit. Jadi, mereka berbincang nak mengedarkan kepada kejiranan. Jadi, kat sini kita boleh tengok apa yang menunjukkan sikap adil dan tindakan yang macam mana. Baiklah, kita teruskan. Okey, sikap adil, kehidupan aman. Okey, kat sini cikgu nak tunjuk kepada kamu macam mana contoh risalah tentang penyakit kaki dan mulut. Okey, ini adalah contoh-contoh risalah yang boleh kita perolehi di laman Sesakwang. Okey, di internet. Okey, kat sini penyakit kaki, tangan dan mulut. Okey, ini ada panduan nasihat apa yang perlu dibuat. Okey, contoh Okey, yang ini juga risalah menunjukkan contoh tentang soalan-soalan tanda-tanda apakah tentang yang perlu dilakukan jika kita menyerang dijangkiti dengan penyakit ini. Okey, contoh yang lain, ini tanda-tanda penyakit tangan, kaki dan apa tanda-tanda dia. Okey, cara nak mencegahnya. Okey, risalah ni sangat bagus untuk kita
dapat. Okey, macam contohnya Thomas Rossley dan Mulligan ni dia nak edarkan risalah yang macam ini. Jadi sangat perlu diedarkan kepada penduduk. Jadi dengan kita tengok risalah contoh risalah ini, baru kita tahu oh dalam tu ada terangkan tanda-tanda penyakit, cara kita nak cegah dan apa yang perlu kita buat. Jadi maklumat ni perlu kita sampaikan kepada semua orang. Jadi tindakan mereka tu bagus untuk mengedarkan risalah. Okey. Jadi apakah sikap adil yang ditunjukkan dalam perbualan? Kita boleh tengok apa sikap adil yang boleh ditunjukkan dalam perbualan ini. Okey, nombor 1 kalau kamu tengok tadi Mugilan kan. Mugilan cakap tentang dekat Fauzi. Okey, sikap adil yang ditunjukkan dalam perbualan ini ialah melalui Mugilan. Mugilan mencadangkan agar risalah tentang penyakit HFMD diedarkan kepada semua penghuni. Nampak tak? Tadi dia cakap tak boleh, kena beritahu kepada semua. Ini adalah informasi tentang penyakit perlu diberitahu kepada semua orang. Okey, semua penghuni perlu mendapat informasi tentang penyakit ini dan mengambil langkah berjaga-jaga serta mengambil tindakan yang sewajarnya tentang penyakit ini. Sebab itulah perlu diedarkan kepada semua. Tak kiralah jiran kita dijangkiti ataupun tidak, perlu dapatkan info ini. Okay, kemudian sikap adil juga ditunjukkan oleh Mugilan yang menyatakan agar memberi layanan yang sama tanpa mengira kaum semasa mengedarkan risalah. Itu pun sangat penting. Kita perlu adil, tak kira bangsa apa, agama apa, budaya apa sekalipun, informasi yang perlu satu kejiranan kawasan kita dapat info, kita perlu edarkan supaya tak tercicir maklumat ni. Jadi barulah kita adil dengan jiran kita. Baiklah murid-murid, mengapa patut bertindak, membuat tindakan dan keputusan yang adil terhadap jiran? Kenapa kita perlu macam tu? Okey, kini kita boleh buat perbincangan ya. Okey, kita tengok daripada perbualan mereka 3 orang tu, kita perlu membuat tindakan dan keputusan yang adil terhadap jiran untuk menjaga keharmonian, nak jaga keharmonian serta keamanan di kawasan kejiranan kita. Okey, nak jaga ni kawasan kita ni. Tindakan yang adil dapat menunjukkan kita tidak ada sikap pilih kasih ataupun berat sebelah. Secara tak langsung, hubungan sesama jiran akan menjadi lebih mesra. Jadi, kita nak menjaga kejiranan kita, jadi kita perlu bersikap adil. Kalau tidak, kalau kita tak sampaikan informasi kepada semua orang, ada yang tak tahu, jadi dia ketinggalan informasi. Kemungkinan besar jiran tu akan dijangkiti atau ada penyakit tu yang dia tak tahu. Jadi, dia tak tahu. Rupanya dia ada tanda-tanda. Jadi, sebab kita bersikap adil, kita salurkan informasi kepada jiran. Jadi, jiran dapat kita selamatkan. Jadi kita dapat mengeratkan hubungan dan keharmonian kawasan kejiranan kita akan dijaga. Okey. Kemudian, apakah yang berlaku jika kamu tidak menyampaikan maklumat kepada jiran? Apakah yang akan berlaku jika kamu tidak menyampaikan maklumat kepada semua jiran? Apa akan berlaku? Okey, sekiranya kita tak dapat sampaikan maklumat kepada semua jiran, masalah akan timbul. Jiran kita akan dijangkiti penyakit tersebut. Mereka tak tahu tentang penyakit itu dan bagaimana untuk mengambil langkah berjaga-jaga serta cara mencegahkannya. Dia tak tahu kan, dia tak dapat informasi langsung. Jadi kita dah menyebabkan tindakan kita yang tidak adil itu dah menyebabkan jiran kita menghadapi masalah tentang penyakit. Ini contoh tentang penyakit yang situasi inilah. Kalau sekiranya situasi yang lain, okey, contohnya ada bantuan yang diberikan, kita sampaikan maklumat kepada jiran kita, dia tak dapat bantuan tu. Kesian kan? Jadi kita kena sampaikan informasi kepada semua orang yang kita perlu bersikap adil. Sampaikan maklumat kepada semua. Okey, keadaan ini menyebabkan jiran kita akan berasa kecewa.
Kerana tidak dapat informasi yang sepatutnya mereka terima. Pastilah perasaan kecewa itu akan datang dalam diri kita bila kita tahu ada yang tak adil tentang diri kita. Okey, kenapa saya tak dapat informasi itu? Kita akan rasa kecewa, sedih. Kenapa jiran buat macam ni kat kita? Itu persoalan pasti akan timbul dalam diri kita. Jadi itu kamu perlulah sentiasa bersikap adil, tak kira dengan siapa pun. Secara tidak langsung, penyakit ini akan mudah merebak dan risiko penularan penyakit lebih tinggi. Okey, informasi tak sampai kan? Jadi penyakit akan mudah merebak dan penularan penyakit wabak menjadi lebih tinggi. Macam contohnya macam COVID-19 sekarang ni. Kalau kita tak sampaikan kepada masyarakat di luar sana tentang apa yang perlu dibuat, contohnya seperti patuhi SOP, pakai mask, pakai hand sanitizer dan juga cuci tangan selalu dan juga jaga jarak. Kalau informasi itu tak sampai kepada semua orang, hanya kerajaan sampaikan kepada kumpulan yang tertentu saja, kumpulan ini tak sampaikan, kerajaan tidak bersikap adil. Jadi sudah pasti ramai rakyat lagi banyak akan dijangkiti ataupun ada lagi banyak kematian. Tapi kerajaan kita bersikap adil. Dia terus sebarkan informasi ini secara meluas melalui televisyen, media sosial dan iklan-iklan supaya semua masyarakat Malaysia khasnya mendapat informasi ini. Jadi itulah contoh yang terbaik. Jadi kita mulakan dengan kawasan yang kecil, itu kawasan kecil yang kejiranan kita. Jadi kita perlu sampaikan informasi itu dengan luasnya supaya semua dapat informasi itu. Okey? Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu faham tentang muka surat 66. Jadi kita beralih ke muka surat 67 dalam situasi yang lain. Okey, ini adalah contoh satu situasi. Cuba kita bincangkan tindakan adil yang dilakukan terhadap jiran. Okey, yang pertama kat sini ada gambar 3 rumah. 3 rumah, okey. Kat sini ni rumah atas pokok. Okey. Ni tentang burung lah, rumah atas pokok. Ni cerita tentang burung. Okey, iaitu satu, adil demi keamanan. Okey. Pasu bunga jiran pecah semasa adik Enggo dan anak jiran bermain bola. Okey, semasa anak jiran dan Enggo bermain, pasu pecah. Okey, ini satulah situasi kat sini. Okey, kemudian satu lagi situasi. Okey, ni nampak tak gambar ni? Nenek Paro membawa buah betik dari kampung. Nenek meminta Paro mengagihkannya kepada jiran. Okey, nampak tak nenek bagi buah betik ni banyak beberapa biji. Jadi, nenek nak suruh Paro edarkan kepada jiran. Okey, kemudian situasi kat sini, Wood sekeluarga ingin mengadakan majlis sambutan hari kelahiran ayahnya. Wood ingin menjemput jiran mereka. Okey, kat sini ada 3 situasi. Okey, apakah yang akan berlaku jika kamu tidak bertindak adil dalam situasi di atas? Okey, kat sini ada 3 situasi. Apakah akan berlaku jika kita tidak bersikap adil? Cuba kita fikirkan bersama. Seperti yang cikgu cakap tadi, okey, kat sini kita perlulah adil. Kalau kita dah bagi pasu jiran kita pecah, kita pergi meminta maaf dan mengaku kesalahan kita supaya jiran tahu siapa yang melakukan perkara yang sebenarnya yang menyebabkan pasu dia pecah. Okey, pergi minta maaf. Okey, ini sepatutnya kita dah faham apa yang perlu kita lakukan, kan? Okey, pergi mengaku dan minta maaf kepada jiran. Okey, kat sini nenek Paro suruh Paro agihkan buah betik. Okey, kalau kat sini ada 2 je, ada 3. Ada berapa ke kawasan kejiranan ni, ada berapa rumah? Okey, bahagilah sama banyak. Kalau satu orang dapat 2, setiap rumah pun kita bagi 2 biji betik. Jangan kat rumah ni 1 betik, kat rumah tu 2 betik. Yang tu 3 biji betik. Tak sesuai. Itu bila jiran nampak, nanti dia rasa kecil hati. Okey, kat sini Wood ini mengadakan majlis sambutan kelahiran ayahnya. Jadi sebagai untuk adil,
Bud perlulah menjemput semua jirannya. Jangan jemput jiran sebelah kiri saja, jiran sebelah kanan tidak dijemput. Okey, situasi kat sini sebenarnya walaupun cerita tentang burung, tapi situasi ini berlaku di tempat kita. Jadi, kamu boleh faham dan aplikasikan kejiranan, sikap keadilan tu dalam diri kamu untuk mengharmonikan kawasan kejiranan kamu. Jadi ingat, kita perlulah bersikap adil. Baiklah murid-murid, apakah yang akan berlaku jika kamu tidak bertindak adil dalam situasi yang tadi? Okey, cikgu dah senaraikan beberapa kalau kamu tak bertindak adil. Okey, nombor 1, ada jiran yang akan marah dengan tindakan kita yang tak adil. Itu biasa. Kalau orang tak adil, kita pastilah marah, tak puas hatilah tu namanya. Okey, kemudian jiran akan berasa tersinggung. Kalau tersinggung ni jiran yang baik, dia tak marah, dia diam-diam, dia menyendiri, dia cakap dia tersinggung lah, dia rasa sedih. Itu jiran yang tak menyuarakan perasaan marah, dia rasa tersinggung. Okey, jiran akan berasa kecil hati. Dia akan terasa lah, dia akan terasa tersinggung, kecil hati, dia akan fikirkan yang bukan-bukan. Kenapa jiran buat macam ni kat dia? Okey, itu pun akan berlaku dengan diri kita bila jiran tak adil dengan kita. Okey, jiran tidak akan menyenangi kita. Pastilah bila jiran dah marah, kecil hati dengan kita, jiran tak suka kita, tak menyenangi kita, maknanya tak suka kat kita lah. Okey, kemudian hubungan dengan jiran menjadi tidak baik. Hubungan dengan jiran menjadi tidak baik bila benda-benda ni berlaku. Jadi kita tak dapatlah mengeratkan hubungan, tak ada mesra dah dengan jiran sebelah rumah ke, kiri kanan ke. Okey, maknanya bila hubungan tidak baik, ada masalah lain yang perlu timbul. Nanti ada masalah kecurian ke, ataupun kebakaran ke, ataupun ada masalah nak buat minta tolong ke, jadi susah. Jadi perlu kita jaga hubungan yang baik. Okey, itu sahaja hari ini cikgu ucapkan. Terima kasih kerana menonton video ini dan cikgu harap kamu adalah antara jiran yang sentiasa bersikap adil. Okey, jangan lupa kita akan jumpa lagi di kemahiran yang seterusnya. Bye.